Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers di luar sana. Kembali bersama dengan saya Dr. Ala Ashikin dalam siri Ramadan Day. Sedikit masa yang diluangkan untuk kita sama-sama merevive the spirit of Ramadan, insyaAllah. So hari ini dah hari ke-16, subhanallah. Sekejap je kan, pejam jelip dah hari ke-16. Dan hari ini saya suka nak bawakan topik hari ini, iaitu the rerouting. So kalau rerouting ni biasanya kita jumpa perkataan ni dalam satu situasi yang sangat-sangat common, which is masa kita dalam perjalanan dan kita menggunakan apps seperti Waze ataupun Maps kan, dan bila kita tersilap jalan, then dekat atas tu dia akan ada rerouting ... kan, which is maksudnya Waze tu sedang navigatekan kita ke arah jalan yang ke arah matlamat kita dengan menggunakan jalan yang berbeza. Okay. So apa isu dengan rerouting, dengan apa yang kita nak buatkan hari ini? So insya-Allah hari ini, sebab semalam kita telah sharekan something yang berkaitan dengan kenapa kita jadi lemah semangat ataupun kenapa kita dah start rasa penat, letih dan kurang semangat kan dalam mana kita melalui Ramadan yang bersisa ni, sedangkan at this very moment kita sepatutnya lebih bersemangat lah kan, sebab kita dah nak approaching to the final run kan. Orang kata kalau lap yang terakhir tu kita kena buat dengan lebih bersungguh. Sebab apa? Sebab dah nak terakhir dah, dia akan menentukan sama ada kita menang atau kalah dalam sesebuah pertandingan. So hari ni kita nak bercakap tentang the reroute, ataupun orang panggil the reroute. Bolehlah mana-mana lah, asalkan kita gembira kan. So apa yang berlaku kalau kita ni sesat? Kalau kita berjalan, kadang kita berada dalam satu perjalanan, kita naik kereta, apa yang berlaku bila kita sesat? So apa yang berlaku adalah kita akan reroute kan, reroute kan. Waze akan start carikan kita jalan lain, jalan yang berbeza, walaupun kita dah terlepas simpang yang sepatutnya, dia akan carikan kita jalan yang berbeza untuk kita boleh sampai kepada matlamat yang kita nak capai. Jadi apa berlaku kan? So dalam keadaan kita hari ini, kita dalam bulan Ramadan ni, selepas 16 hari berlalu, kita dah start tired kan, demotivated kan. Mungkin dari sudut satu faktornya adalah macam yang saya cerita semalam. So siapa yang tak tahu cerita semalam, kena tune in lah dalam siri Ramadan Days episod ke-15. Tapi untuk cerita hari ini kan, satu lagi faktor kan, selain daripada yang telah saya cerita dalam episod sebelum ni, satu lagi faktor di mana kenapa kita ni boleh hilang semangat ataupun boleh menyebabkan kita ni jadi futur ataupun menyebabkan kita menurun keimanan kita ataupun macam dah jadi macam melembik kan, adalah kerana mungkin the very first thing yang salah, iaitu the why of kenapa kita melaksanakan sesuatu tu. Ada satu kata-kata ulama yang sangat famous kan, dia kata al-fatrah ba'dal mujahadah min fasadil ibtida'. Katanya sesebuah kejatuhan fatrah tu dia punya root word tu futur lah. Setelah mujahadah, setelah usaha yang bersungguh-sungguh, ada satu masa tu bersemangat sangat-sangat, kemudian tiba-tiba jatuh. Kenapa? Dia kata min fasadil ibtida', kerana fasadnya, buruknya, salahnya pada titik permulaan. So katanya kan, so in the end kita ni, kalau kita nak tahu ke mana kita nak reroute, kalau kita nak tahu macam mana kita nak kembali kepada the reason why kita nak buat benda ni, adalah kita kena tahu kenapa kita bermula kan. So kita kena fikir, kita tahan mengantuk, kita baca Quran, kita tilawah, tadarus, kita pergi masjid, kita berdoa, kita terawih, kita itikaf kat masjid, kita devote lah diri kita all out kan. Walaupun sebelum ni mungkin tak pernah langsung bangun sembahyang malam, tapi dalam Ramadan ni kita berdiri lah, bangun, bangkit kan. Kenapa? Kita kena tanya diri kita, why are we doing this kan? Adakah kita sebenarnya worship Ramadan kan? Sebab pada hakikatnya kita bukanlah orang yang sebenarnya worship Ramadan tu kan. Kita bukan penyembah Ramadan. For Ramadan will end, but Allah will forever with us kan. So kita kena betulkan benda ni, sebab kadang-kadang apa yang berlaku bila kita macam semua orang Ramadan, pergi tarawih, pergi semayang, pergi ni, buat ni, tilawah apa semua kan. Jadi menyebabkan kita
lost kita punya fokus dan menyebabkan kadang-kadang kita punya tujuan tu menjadi sedikit tersasar. Kerana itu perlulah kembali untuk kita betul-betul betulkan tujuan ke mana kita nak pergi dan betulkan juga rerouting the route kan. Maksudnya betul-betul men-set semula jalan yang kita nak pilih tu untuk kita sampai kepada matlamat tersebut. So sebab apa? Sebab Ramadan ni 1 bulan je, tapi ada satu benda yang akan stay forever, which is Allah SWT. So macam kita kembali, kalau semua orang dah lupa diagram ni, kita kena kembali kepada diagram ni kan. So the input is Quran. Dalam Ramadan ni, proses dia tu adalah puasa. Dan Ramadan ni, which is 1 bulan yang kondusif, yang memprovidekan kemestian kepada berpuasa tu. Untuk apa? Untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah SWT. So kadang-kadang kita busy nak chase segala macam amal kebaikan, segala benda kita nak kita nak kejar segala possibilities yang kita nak dapatkan. Tapi kadang-kadang kita lupa satu benda dalam kita nak meraih takwa ni. So kita semua tahu ayat ni, dalam surah ni, ayat ni adalah ayat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-26 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Kan? Kemudian Allah SWT berfirman lagi, walibasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami ni telah menurunkan qad anzalna 'alaikum kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu kan. Tapi Allah kata lagi satu statement bawah tu, dan pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa kan. Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi memang takwa ni is a very significant thing untuk kita kejar. So kalau lah kita sebelum ni fikir untuk nak dapat malam Lailatul Qadar ke, kalau kita nak dapatkan puasa penuh ke, kalau kita nak dapatkan aku nak jadi orang yang qiyam setiap hari, aku nak jadi orang yang tahajud setiap malam, aku nak jadi orang yang macam-macam lah target kita kan. Tapi betulkan semula, reroutekan semula target anda. The one thing yang kita nak cuba achieve kat sini adalah takwa, ketakwaan kepada Allah SWT. Itulah sebaik-baik pakaian untuk kita kan. Dan itulah pada in the end-nya adalah satu training kan. Di mana bulan Ramadan ni adalah satu training ground untuk kita ni meraih ketakwaan, mentrainkan ketakwaan ke dalam diri kita. Tetapi there is one more thing, particularly yang kita kadang-kadang lupa. Kita kadang-kadang terlalu busy meletakkan segala usaha meraih takwa ni kepada diri kita sendiri, tetapi kita lupa satu benda, iaitu dalam hadis sahih Qudsi, ni hadis Qudsi di mana Allah SWT, hadis ni panjang tapi saya ambil satu petikan daripada dia, iaitu wahai hamba-hambaku, kamu semua adalah telanjang melainkan yang aku berikan pakaian. Justeru mintalah pakaian daripada aku, nescaya aku akan memberi kamu pakaian. Jadi kan viewers di luar sana, kadang-kadang kita nak sangat pakaian takwa ni, kita nak sangat meraih takwa ni kan. Tetapi jangan pernah lupa meminta daripada Allah SWT, kerana segala kekuasaan, segala kehebatan, segala kemurahan, segala kasih sayang, segala rahmat adalah daripada Allah SWT. So insya-Allah kan, dalam mana kita sibuk menghidupkan Ramadan kita, jangan lupa Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Allah adalah pemilik kita dan Allah pemilik segala kebaikan, dan hanya Allah juga yang boleh mengurniakan rahmat dan ketakwaan ke dalam hati kita di samping usaha kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ni. InsyaAllah jom reroute, set balik perjalanan kita ni ila Allah, bersama kepada Allah, ma'allah, bersama Allah dan kerana Allah, insya-Allah. So stay tune dalam siri-siri Ramadan Dates yang seterusnya, and jangan lupa reroute, and semoga kita jumpa balik semangat kita, dan paling penting menuju kepada the right destination of the end of this Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.